Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Forum Anjuran Jabatan Kesihatan Daerah Kuantan bersempena kempen makanan sihat peringkat negeri. Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat sama-sama kita berkumpul untuk menyaksikan sebuah forum dengan tajuk yang menarik, iaitu makanan terubah suai genetik. Ahli-ahli panel, tetamu-tetamu kehormat, seterusnya hadirin hadirat sekalian. Sebelum kita mengupas dengan lebih mendalam tentang topik ini, terlebih dahulu ingin saya, Aisyah Syamimi binti Muhammad Razmi, pengurusi forum pada hari ini untuk memperkenalkan barisan panel kita yang kelihatan sungguh segak dan menawan pada hari ini. Panel yang pertama yang berhormat Dr. Ahmad Firdaus Azmi bin Alias, Exco Kesihatan Negeri Pahang. Seterusnya yang berbahagia Profesor Dr. Fatin Syakirah binti Muhammad Saleh, Dekan di Fakulti Pertanian Universiti Putra Malaysia. Panel yang ketiga yang berusaha Dr. Anis Nadia binti Hasim, pakar mikrobiologi di Pusat Perubatan Universiti Islam Antarabangsa Kampus Kuantan. Seterusnya yang berusaha Dr. Nur Ineza Pakis binti Azhar, Ketua Pusat Penyelidikan Pemakanan Metabolik dan Kardiovaskular di Institut Penyelidikan Perubatan. Akhir sekali yang berusaha Encik Hash bin Alias, Penasihat Undang-Undang Kementerian Kesihatan Malaysia. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ahli panel. Sidang hadirin yang dihormati, kembali kita kepada topik forum hari ini tentang makanan terubah suai genetik. Ingin saya ajukan soalan yang pertama kepada yang berusaha Dr. Anis Nadia binti Hasim. Apakah itu makanan terubah suai genetik dan bilakah ia mula diperkenalkan? Silakan doktor. Terima kasih kepada saudari Aisyah. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia kepada para penonton sekalian. Seperti kita sedia maklum, makanan terubah suai genetik atau dalam bahasa Inggeris disebut sebagai Genetically Modified Food (GMF) merupakan makanan daripada sumber tumbuhan, haiwan atau mikroorganisma yang telah melalui proses pengubahsuaian genetik, yang mana ciri-ciri unik yang dikehendaki diaplikasikan ke dalam organisma lain. Kod genetik DNA atau asid deoksiribonukleik yang berkualiti tinggi daripada suatu organisma telah dimasukkan ke dalam organisma lain bagi menghasilkan satu produk yang baru tanpa melalui proses menjadi. Bioteknologi ini telah digunakan secara meluas dalam sektor pemprosesan makanan, terutama di peringkat global bagi memenuhi keperluan bekalan dan produktiviti yang tinggi di pasaran. Sebenarnya, kemajuan teknologi ubah suai genetik ini telah wujud sejak 4000 sebelum Masihi lagi, yang mana ketika itu teknik bioteknologi konvensional digunakan oleh penduduk Mesir seperti penggunaan mikroorganisma dalam proses pembuatan roti dan juga penggunaan RNA untuk membuat keju. Makanan terubah suai genetik telah diperkenalkan pada tahun 1990, di mana ketika itu Amerika Syarikat merupakan pengeluar terbesar produk GMF seperti canola, soya, buah betik dan jagung. Tanaman soya ketika itu telah menghasilkan kira-kira 80% pengeluaran di peringkat global, yang mana hasilnya dapat berdaya tahan terhadap racun rumpai dan serangga perosak. Malaysia telah mengimport kacang soya daripada Amerika Syarikat untuk menghasilkan produk makanan seperti kicap, minuman soya, tahu, tempe dan minyak soya. Di Malaysia, perkembangan teknologi GMF ini semakin membangun apabila ia berpotensi untuk meningkatkan ekonomi negara. Pelbagai kajian telah dilakukan untuk menghasilkan tanaman GMF seperti beras, jagung, pisang dan cili untuk melawan jangkitan virus, memanjangkan jangka hayat dan memperlahankan keadaan tanaman itu daripada cepat ranum. Kita juga sedang mengusahakan kelapa sawit kejuruteraan genetik untuk mempertingkatkan kandungan minyak yang bermanfaat dan dapat menghasilkan vitamin A dan juga vitamin E. Namun ia belum sampai ke peringkat yang boleh dikomersialkan untuk proses ekspor. Walau bagaimanapun, majoriti masyarakat
Kita masih belum menyedari kewujudan makanan GM ini apabila tiada label pada produk yang dijual di pasaran untuk menentukan sama ada ianya produk GMF atau sebaliknya. Sidang hadirin, demikian tadi terdapat penjelasan tentang pengenalan makanan terubah suai genetik. Penjelasan yang diberikan oleh Dr. Anis Nadia sebentar tadi adalah sangat terperinci dan mudah untuk difahami. Soalan seterusnya, ingin saya tanyakan kepada yang berusaha Dr. Nur Ineza Balkis, apakah faktor-faktor yang membawa kepada kewujudan makanan terubah suai genetik ini? Mohon penjelasan doktor. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pengerusi majlis. Yang saya hormati sidang hadirin sekalian. Umum mengetahui menjelang 2050, populasi dunia akan mencapai angka 9 bilion penduduk dan terus meningkat saban tahun. Dan hal ini akan mengakibatkan permintaan yang tinggi terhadap bekalan makanan seperti bahan tenusu, daging dan bahan bakar dengan peningkatan sebanyak 70% daripada hasil dapatan yang diperoleh hari ini. Selari dengan arus modernisasi dan globalisasi, penyelidikan dan pembangunan telah menjadi tunjang utama dalam mengenali isu kekurangan bekalan makanan. Dari aspek ekonomi, faktor pertama penggunaan makanan terubah suai genetik ialah dapat meningkatkan produktiviti, pengeluaran hasil dari segi kualiti dan kuantiti bekalan makanan. Hasil penuaian daripada makanan terubah suai genetik dapat memberikan makanan tersebut lebih berkhasiat, bernutrisi dan juga dapat memberikan daya tarikan kepada makanan. Selain itu, makanan terubah suai genetik ini telah menunjukkan penurunan yang ketara terhadap kebergantungan kepada racun perosak seperti yang dilaporkan hasil kajian petani kapas di China dan India. Hal ini secara tidak langsung dapat memberikan pulangan hasil tanaman yang banyak hanya dengan kos yang lebih murah tanpa penggunaan racun serangga dan juga mengurangkan tempoh masa proses kepantangan tumbuhan. Manakala, faktor penerapan makanan terubah suai genetik dari sudut sosial mampu untuk mengekang masalah kelaparan secara holistik yang telah menjadi asbab utama mengapa makanan terubah suai genetik ini giat dijalankan para saintis dan pekaji sains dalam meneroka bidang ini. Kerana umum mengetahui populasi dunia kian berkembang namun bekalan makanan kian berkurangan. Seterusnya, strategi yang lestari ini mampu menjadi wadah yang ampuh dan mampan dalam mengatasi masalah penyakit dan malnutrisi yang dihadapi di beberapa negara yang mundur seperti Filipina dan Vietnam dan juga di benua Afrika. Contohnya, penggunaan padi emas transgenik yang telah mengalami ubah suai genetik yang telah diperkayakan dengan vitamin A dalam penemuannya. Hasil analisis yang dijalankan menunjukkan sebanyak 500,000 kanak-kanak dunia buta saban tahun akibat kekurangan pengambilan vitamin A yang diperlukan untuk tumbuh sarang yang sihat. Jadi, dengan adanya penemuan padi emas transgenik yang diperkaya oleh vitamin A, kanak-kanak yang berada di negara mundur dapat dirawat. Ini dapat kita lihat bahawa banyak faktor mengapa makanan terubah suai genetik ini kini giat dijalankan oleh para pekaji sains. Hadirin sekalian, dapatlah kita lihat bahawa terdapat pelbagai faktor yang membawa kepada kewujudan makanan terubah suai genetik. Beralih kepada panel yang seterusnya yang berbahagia Profesor Dr. Fatin Shakira. Bagaimanakah proses untuk menghasilkan makanan terubah suai genetik ini? Adakah ia mudah? Dan apakah contoh-contoh makanan tersebut? Mohon pencerahan daripada Prof. Terima kasih kepada saudari moderator kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan buat para hadirin sekalian. Saya yakin ramai dalam kalangan kalian yang tertanya-tanya seperti saudari moderator kita sendiri, bagaimanakah cara penghasilan produk terubah suai? Adakah ia merumitkan ataupun menyusahkan? Memandangkan ia melibatkan sains dan teknologi.
usah risau. Kehadiran saya di sini adalah untuk menerangkan dan memberi jawapan kepada persoalan tersebut. Dan insya-Allah saya akan menerangkan dalam bahasa yang boleh difahami oleh semua lapisan masyarakat. Okey, pertama sekali terdapat beberapa komponen yang perlu kita titik beratkan dan utamakan dalam industri penghasilan produk terubah suai genetik ini. Yang pertama ialah maklumat genetik ataupun DNA yang kita mahukan itu. Yang kedua ialah medium pengangkutan yang akan kita gunakan. Ini adalah bertujuan untuk memindahkan maklumat genetik yang kita kehendaki kepada sasaran spesies yang kita nak pindahkan maklumat itu. Dan yang ketiga ialah sasaran spesies yang akan menerima maklumat genetik tersebut. Okey, bagi menjelaskan persoalan bagaimanakah cara untuk menghasilkan produk terubah suai genetik ini, saya akan menggunakan proses penghasilan tomato yang kaya dengan vitamin A. Okey, pertamanya kita memerlukan maklumat genetik iaitu DNA yang kita mahukan daripada spesies lain, iaitu dalam kes ini memerlukan beta-keratin dari lobak merah. Okay. Buat pengetahuan para hadirin semua, beta-keratin ni amat bagus untuk penglihatan kita. Itu adalah antara sebab kita mengambil beta-keratin untuk dimasukkan ke dalam sel tomato untuk menambahkan lagi kualiti tomato tersebut. Okey. Pada permulaannya, kita perlu melakukan proses menyalin maklumat genetik tersebut. Dalam kes ini, macam saya jelaskan tadi, kita memerlukan beta-keratin. Okey, seterusnya, genetik lobak merah yang kita ambil tadi iaitu beta-keratin, kita akan masukkan ke dalam medium pengangkutan. Yang ini adalah komponen yang kedua, macam saya katakan sebentar tadi. Dalam kes ini, kita menggunakan Plasmid agrobacterium sebagai medium pengangkutan. Dia digunakan untuk dimasukkan ke dalam sel tomato dan seterusnya dibiarkan dalam piring petri. Dan kat sini dalam piring petri tu kita letak hormon pertumbuhan untuk memastikan sel tersebut berkembang dengan pesat sehingga tumbuh akar dengan tumbuh pucuk. Kemudian apabila perkembangan semakin pesat, kita akan tanam atas tanah. Sewaktu ini, genetik lobak merah yang ada dalam ejen pengangkutan kita tadi iaitu beta-keratin yang ada dalam Plasmid agrobacterium tadi akan dipindahkan ke dalam sel tomato. Dan ini akan menukarkan pigmen pokok tomato kepada beta-keratin. Lalu tomato yang kaya dengan vitamin A terhasil. Buat pengetahuan saudara dan saudari sekalian, sebenarnya dah banyak produk terubah suai yang berjaya dihasilkan oleh para saintis di seluruh dunia. Antara salah satu contohnya yang macam saya baru bagi tahu tadi adalah tomato. Selain daripada kita juga ada jagung, kacang soya dan beras. Penjelasan yang sangat menarik ya daripada yang berbahagia Prof. Tidak sangka terdapat banyak makanan terlibat dalam proses pengubahsuaian yang kompleks ini. Seterusnya, saya memohon ahli panel yang berusaha Encik Haj bin Alias untuk memberikan perkongsian tentang sistem perundangan melibatkan produk GMF. Dipersilakan. Terima kasih Puan Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada ahli panel yang bijaksana dan sidang hadirin sekalian. Sidang hadirin sekalian, dari segi perundangan, tiada ketetapan khusus atau boleh dikatakan ketat dikenakan ke atas produk makanan terubah suai genetik ataupun akronimnya GMF dikenakan oleh Badan Kesihatan Dunia. Peraturan dikeluarkan hanya bertindak sebagai asas untuk mana-mana negara merangka perundangan mereka.
Maka, tidak heranlah setiap negara mengambil pendekatan berbeza mengenai GMF. Satu perkara yang ingin saya tegaskan dalam peraturan ini adalah cara pengenalian GMF, khususnya penglabelan maklumat permakanan. Di Malaysia, hal ini tertakluk di bawah Akta Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan Keselamatan Makanan 1985. Ketetapan mengenai GMF merangkumi perdagangan, penghasilan serta penlaksanaan dan dikuatkuasakan ke atas semua pengeluar produk GMF. Untuk pengetahuan hadirin, GMF adalah salah satu komponen bioteknologi moden. Ianya dikawal selia di bawah sistem perundangan yang ketat dan wajib dituruti oleh semua pengusaha industri pemakanan di Malaysia. Oleh itu, semua transaksi yang melibatkan GMF, termasuk import dan ekspor, telah diletakkan di bawah Akta Biokeselamatan 2007 di bawah penilaian Kementerian Kesihatan Malaysia. Kementerian Kesihatan Malaysia telah menubuhkan sebuah jatuhkuasa untuk mengelola perkara ini, iaitu Ahli Jatuhkuasa Penasihat Pengubahsuaian Genetik atau singkatannya GMAC. Selain itu, aktiviti pengimportan GMF memerlukan pengeluar makanan untuk mendapat kelulusan daripada Ketua Pengarah Jabatan Agrikultur Malaysia. Kesimpulannya, aspek terpenting dalam perundangan GMF adalah label makanan tersebut. Hal ini memudahkan pengguna untuk menilai serta membuat semakan sebelum membeli makanan GMF. Bukan itu saja, label juga penting untuk memudahkan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk menapis GMF yang boleh atau tidak boleh dipasarkan di Malaysia. Situasi ini dapat menjamin kesihatan rakyat serta menjaga nama Malaysia dengan mengelakkan ekspor GMF yang berbahaya ke luar negara. Undang-undang ini wajib dipatuhi semua untuk kesejahteraan bersama. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Encik Hash atas penjelasan yang sangat berilmiah serta penuh dengan informasi tentang produk GMF dari segi perundangan sebentar tadi. Kita teruskan forum kita kepada perbincangan seterusnya. Dalam setiap perkara, pasti ada baik dan buruknya. Oleh itu, saya ingin meminta panel kita, Dr. Anis Nadia, untuk menguraikan apakah kesan negatif makanan terubah suai genetik ini. Silakan, Doktor. Berdasarkan penyelidikan saya, terdapat juga kesan negatif terhadap pengubahsuaian genetik pada makanan GMO ini, lebih-lebih lagi dari aspek kesihatan. Kira-kira 3% kanak-kanak dan 2% remaja di Amerika Syarikat USA mengalami alahan terhadap makanan keluaran GMO ini. Hal tersebut berlaku hasil daripada penggabungan gen-gen asing ke dalam tumbuhan melalui kejuruteraan makanan yang berkemungkinan telah mencipta allergen baharu. Penggabungan gen organisma yang bertoksik kepada makanan yang ingin diubah suai akan meningkatkan kadar toksik sedia ada dalam makanan. Misalnya ialah jagung BT atau BT corn. BT Bacillus thuringiensis ialah sejenis bakteria tanah yang secara semula jadinya mempunyai bahan asas untuk menghasilkan racun serangga perosak. Apabila gen BT ini disuntik kepada tumbuhan, tanaman yang terhasil berupaya untuk membunuh serangga lain seperti rama-rama dan lebah. Oleh itu, tidak mustahil jika ia mampu mengancam kesihatan pengguna seperti manusia, seperti kita yang juga merupakan pengguna terakhir. Seterusnya, pengubahsuaian genetik pada tumbuhan akan menurunkan tahap nutrisi dalam hasil tanaman. Misalnya, kajian mendapati bahawa kandungan fitoestrogen dalam kacang soya yang terubah suai adalah pada tahap yang sangat rendah berbanding dengan kacang soya biasa. Antara nutrisi penting lain yang mungkin dikurangkan ialah kandungan fitoestrogen yang bertindak melindungi diri daripada kanser dan penyakit jantung. Gen organisma yang digabungkan juga berkemungkinan kekal dalam badan manusia. Hal ini telah dibuktikan berdasarkan kajian yang mendapati bahawa kandungan BT dalam darah terdapat dalam ibu mengandung dan juga fetus. Secara keseluruhan, produk makanan terubah suai secara genetik ini mempunyai pelbagai kesan sampingan yang perlu diberi perhatian oleh para pengguna. Ulasan tersebut agak membimbangkan kita ya, hadirin sekalian. Oleh itu, saya ingin menjemput Yang Berhormat Dr. Ahmad Firdaus Azmi untuk memberikan pencerahan tentang kebaikan makanan terubah suai genetik ini.
Adakah lebih banyak kebaikan daripada keburukan atau sebaliknya? Dijemput Yang Berhormat Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari pengerusi majlis. Balik kita kepada tajuk forum kita hari ini, makanan terubah suai genetik atau lebih dikenali sebagai GMF. Terdapat pelbagai kebaikan yang dapat diperoleh daripada kajian ini dan bukan sahaja keburukan seperti yang dikatakan oleh saudara Anis sebentar tadi. Dalam kajian saya untuk meningkatkan hasil pertanian negeri Pahang sendiri, saya telah mendapati bahawa GMF ini adalah salah satu jalan yang terbaik bagi meningkat hasil dan kualiti tanaman serta produk yang dikeluarkan. GMF boleh menghasilkan produk yang mempunyai ketahanan lebih, terutamanya daripada perosak. Isi buah GMF lebih padat berbanding buah biasa. Contohnya buah tomato yang dihasilkan oleh GMF, isinya lebih tebal, bijinya yang kecil dan sedikit, sekaligus menambah berat buah tersebut dan juga kualiti buah tersebut. Oleh itu, secara langsung permintaan yang tinggi terhadap keperluan harian ini dapat dipenuhi kerana hasil tanaman yang dituai setiap hari semakin meningkat. Seterusnya, jumlah import bagi produk pertanian sendiri daripada luar dapat dikurangkan secara tidak langsung, dapat mengeluarkan pengaliran keluar wang negara kurang daripada penurunan nilaian pengimportan tanaman. Hal ini demikian kerana kita telah dapat memenuhi keperluan tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan dengan teknologi GMF ini sendiri. Tambahan pula, kaedah ini juga dapat menjimatkan kos tanaman bagi petani-petani kecil. Seterusnya menggalakkan rakyat Malaysia itu sendiri untuk turun berkebun bagi memenuhi keperluan harian mereka sendiri, seperti sayur-sayuran sawi, tomato ataupun timun batang. Mengapa hal ini terjadi? Ini kerana baka yang dihasilkan daripada GMF lebih mudah dijaga, tidak memerlukan penjagaan yang berlebihan seperti penggunaan racun serangga yang kerap. Ini disebabkan tumbuhan GMF lebih sukar dijangkiti oleh penyakit serta diserang serangga perosak. Justru kita hendaklah membuka mata orang ramai hendaklah membuka mata bahawa GMF ini tidak semestinya mendatangkan kesan yang buruk kepada pengguna. Hal yang tidak diingini dapat dielakkan melalui penanaman tumbuhan GMF yang secara terkawal. Oleh itu, saya menyuruh tuan-tuan dan puan-puan untuk bersikap lebih terbuka dalam hal ini bagi kepentingan dan kemajuan negara kita sendiri. Ingin saya mengulaskan lebih lagi, tetapi di atas sebab masa yang terhad, sampai di sini sajalah perkongsian saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Dr. Ahmad Firdaus Azmi atas pencerahan yang diberikan. Ia memberi kita peluang untuk melihat topik ini dari perspektif baharu yang lebih positif. Baiklah hadirin sekalian, kita telah sampai ke penghujung forum. Tuntasnya, dapatlah kita saksikan salah satu bukti kemajuan teknologi pada hari ini, iaitu makanan terubah suai genetik yang melalui proses yang sangat unik untuk dihasilkan. Penggabungan dan pengubahsuaian gen-gen organisma yang berbeza untuk menghasilkan satu organisma baharu yang terbaik tidak syak lagi adalah idea yang bernas dan hasil yang mampu memberi manfaat kepada pelbagai pihak. Dengan kewujudan produk GMF ini, masalah-masalah yang timbul seiring dengan peningkatan jumlah penduduk seperti peningkatan kadar permintaan terhadap bekalan makanan dapat diatasi dengan jayanya. Kaedah penghasilan produk GMF ini tidaklah semudah yang disangka. Hal ini kerana terdapat pelbagai ujian dan kajian perlu dilakukan bagi memastikan produk yang terhasil adalah selamat dan hasil yang diinginkan dapat dicapai mengikut piawaian dan operasi standard. Oleh itu, semua pihak mempunyai tanggungjawab terhadap diri masing-masing. Awasilah pemakanan anda, tingkatkan pengetahuan tentang makanan terubah suai genetik, serta teliti dalam memilih makanan yang berkhasiat serta selamat untuk dimakan. Janganlah menjadi seperti katak di bawah tempurung. Pilihan di tangan anda. Akhir kata, saya mewakili ahli-ahli panel ingin mengucapkan ribuan terima kasih
hadirin yang sudi hadir untuk membincangkan topik makanan terubah suai genetik ini. Semoga forum ini memberikan informasi yang bermanfaat buat semua para hadirin yang dihormati. Lantaran keterbatasan waktu, saya akhiri forum ini dengan serangkap pantun. Terima kasih, syukran jazilan kepada semua hadirin sekalian. Jaga kesihatan, awasi pemakanan agar sihat tubuh dan badan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.